TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar anda semua? Harap-harap semuanya baik-baik, duduk dekat rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tapi kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, hari ini kita dalam subjek tasawur Islam. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Kita tengok profil guru kita. Jasnita kali pertama terpandang wajah. Saya ingat Izzat Lazim tadi. Ya Allah, rupanya Cikgu Erman. Ya. Saya panggil Ustaz Erman lah. Ya, boleh. Saya kata bila masa pula Izzat Lazim ni dia jadi ustaz ni kan? Bukan Aiman seorang je sebenarnya. Dah ramai yang cakap macam tu. Risau kat saya sebenarnya. Kan orang suruh nyanyi kan. Susah pula saya. Sebab ada orang siap sambung lagi lagu saya tadi. Okey, baik. Kita bersama dengan Ustaz Erman bin Sungip daripada SMK Permata Jaya Rengit Johor. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekejap Cikgu, sekejap Ustaz. Mana-mana boleh. Tak ada. Sama je. Ustaz dengan Cikgu tu sama je. Baik, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk subjek tasawuf. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, tapi mungkin Ustaz boleh cerita kepada kita semua. Hari ini apa yang menarik yang Ustaz nak kongsi dengan kita semua, Ustaz? Okey, Aiman. Aiman pernah dengar tak Islam tu bersifat global? Pernah juga tu Ustaz. Jadi hari ni kita nak ceritakan sedikit yang bahawa Islam itu adalah bersifat universal, bersifat global dan kita nak carikan prinsip ketuhanan. Macam mana kita nak cari Tuhan? Macam mana kita nak cari jalan ketuhanan yang baik sebagai seorang Islam dan nak menjadikan sebagai Muslim yang baik. Okey, itu pandangan Ustaz lah tentang topik kita pada hari ini dan kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Boleh kita tengok Ustaz? Boleh, dipersilakan. Okey, jom. Lagi. Didik TV KPM. Saya menyukai subjek tasawur Islam KSSM kerana ianya salah satu subjek yang membantu saya untuk memahami dan mendalami lagi tentang gaya hidup yang berpandukan kepada syariat Islam. Dengan belajar tasawur Islam juga, saya dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek serta menjadi salah satu subjek yang mudah untuk mencapai grade A+ dengan format yang baharu dan lebih efisien. Jadi saya yakin bahawa saya dan juga rakan-rakan yang di luar sana juga mampu mendapatkan skor A+ dalam subjek ini untuk SPM nanti. InsyaAllah. Saya Nu'man Helmi bin Abdul Samad. Sangat menyukai subjek tasawuf Islam kerana saya dapat mengetahui Islam melalui pandangan umum. Seperti yang kita tahu, pernah tular sebelum ini di media sosial, seorang pelajar yang bukan beragama Islam mendapat A+ dalam subjek tasawuf Islam dalam SPM 2020. Oleh itu, saya rasa tiada masalah untuk pelajar yang beragama Islam mahupun yang bukan beragama Islam mendaftarkan subjek tasawuf Islam dalam SPM. Saya berharap saya akan lulus dengan cemerlang subjek tasawuf Islam dalam SPM yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Umairah dari Sekolah SMK Permata Jaya. Antara sebab saya memilih subjek tasawuf Islam sebagai subjek elektif adalah kerana ia lebih mudah diskor dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, saya menyarankan kepada pelajar yang bukan beragama Islam boleh juga mengambil subjek ini kerana ia lebih mudah difahami dan lebih menarik. Dan saya berharap pada tahun ini saya dan batch saya akan mendapat keputusan A+ dalam subjek tasawuf Islam. Didik TV KPM. Okey, kita bersama dengan Ustaz Erman. Tapi bukan setakat Ustaz Erman je, kita boleh panggil macam-macam lagi. Sebab Ustaz bukan semata-mata mengajar di sekolah je. Kalau kita tengok dekat sini, Ustaz mendapat anugerah pingat jasa baik pengakap negeri Johor, kawat kaki KRS negeri Johor, pengurus pasukan kawat. Penatlah Ustaz, tolong Ustaz. Johan Unit Kecemerlangan negeri Johor, penerima anugerah inspirasi terbaik
TikTok? Ui, ya betul. Alhamdulillah tu baru dapat tu. Jangan baru main-main ingat ustaz tak pandai ke main media sosial ni? Orang kata biasalah ustaz kan. Ya. Zaman-zaman sekarang ni kita kena banyak inovasi dan kita kena orang kata kreatif dalam kita nak mengajar murid kita. Betul ustaz? Betul. Okey, baik ustaz. Jadi kita nak belajar subjek kita pada hari ini. Rupanya Islam ni bukannya setakat duduk kat masjid je. Ya, betul. Bukan setakat kita ni duduk je ngadak kitab je. Tapi rupanya Islam ini dia universal. Betul. Maknanya Islam ni dia menyeluruh kita pergi kepada semua pihak. Betul. Kalau kita tengok ni abang-abang kameraman kita ni apa semua bagus ni. Power. Hebat Islam itu walaupun kamera dan sebagainya. Baik, kita nak bincang perkara ini selepas ini. Ustaz jangan ke mana-mana ustaz Betul. Ustaz jangan ke mana-mana. Saya tak ke mana. Kalau saya ke mana nanti susah nanti. Siapa nak ajar? Betul. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Sukses SPM 2021. Pada kamera ni. Sini kamera. Okey, baik. Kita kembali bersama dengan Ustaz Erman. Okey, Ustaz saya masih kagum lagi ni, Ustaz. Aduh. Tak apa, Ustaz. Lepas ni kita cerita pasal kawan tu ya. Jangan dulu. Baik, hari ni kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik. Prinsip pandangan hidup Islam. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak jemput murid-murid kita dulu boleh Ustaz? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid kita. Dah bersedia ke belum nak bersama dengan kita pada hari ini? Mana? Dah masuk ke belum? Tak masuk belum lagi. Baik, kita ada 6 orang pelajar. Hai, Assalamualaikum semua. Murid-murid kita sihat ke tu? Waalaikumsalam. Dah makan ke belum tu? Dah makan Okey, dah jatuh Dia dah bergabung. dah boleh jawab Ya, tu ya. okey Baik, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Syuhaida. Boleh kenalkan diri anda Syuhaida? Ada ke Syuhaida tu? Ada. Syuhaida. Boleh. Okey, silakan. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita. Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Siti Nur Syuhaida binti Farizat dari SMK Permata Jaya. Cita-cita saya ada cita-cita nak jadi cikgu jugalah. Okey, sebab macam baru fikir je tu. Macam baru nak jadi cikgu jugalah. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Ashikin. Boleh kenalkan diri, cita-cita anda? Ada. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashikin binti Ghazali dari SMK Permata Jaya. Cita-cita saya nak jadi breaker fashion. Okey, baik. Designer. Macam-macam cita-cita nak murid kita cikgu betul. Seterusnya kita ada Hanani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Hanani binti Mahalim dari SMK Permata Jaya. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Shahnaz bin Baki. Cita-cita saya nak jadi polis. Cikgu, tiba-tiba polis. Tapi jangan Roblox saya Okey, seterusnya kita ada Irfan. Irfan ke ni? Betul. Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haras bin Samsudin dari SMK Permata Jaya. Cita-cita saya nak menjadi seorang pramugara. Pramugara. Mana tengok muka pramugara sikit? Sesuai. Handsome. Okey, sesuai. Handsome. Baik, insyaAllah. Kalau saya boleh Ustaz? Boleh. Tak cukup handsome. Kurang. Baik. Seterusnya kita ada Radhi. Silakan Radhi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Radhi Rafiuddin bin Sufian Rahimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Cita-cita nak jadi bomba. Jadi bomba. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita kerana bersama dengan kita pada hari ini. Semuanya daripada SMK Permata Jaya Rengit Johor. Baik Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, jom dipersilakan Ustaz untuk mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek tasawuf, prinsip pandangan hidup Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada petang yang berbahagia ini, pada hari ini saya akan kita akan telusuri satu tajuk. Terima kasih sekali lagi Aiman. Aiman dah bincangkan sikit-sikit lah tajuk yang kita akan perbahaskan pada hari ini, dan nak menunjukkan sebenarnya Aiman Islam ini bukan bersifat jumud. Islam ni bersifat universal. Islam ni bersifat menyeluruh. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah, kita tengok adalah tajuk pada hari ini adalah
di bawah tema yang pertama, Islam sebagai ad-din, pelajaran yang kelima iaitu prinsip pandangan hidup Islam. Prinsip pandangan hidup Islam. Yang mana dalam prinsip pandangan hidup Islam nanti kita akan belajar. Apa yang kita akan pelajari, kita tengok sekejap lagi. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, seterusnya. Apa yang kita nak kenal? Apa yang kita nak tahu dalam prinsip pandangan hidup Islam? Prinsip pandangan hidup Islam ni macam mana sebenarnya perjalanan prinsip pandangan hidup Islam? Okey, jom kita tengok, telusuri apa dia prinsip-prinsip pandangan hidup Islam. Okey, yang pertama ada 5 prinsip pandangan hidup Islam. Yang pertama kita tengok Rabbaniyah, yang kedua Alamiyah, yang ketiga Syumuliyah, yang keempat Waqi'iyah dan yang kelima Sabat dan Murunah. Saya akan jelaskan di sini apa dia maksud Rabbaniyah, bagaimana nak cari apa itu sebenarnya Rabbaniyah, apa sebenarnya Alamiyah, apa sebenarnya Syumuliyah, Waqi'iyah dan Sabat dan Murunah. Kita macam baru dengar sebenarnya, Aiman. Macam kadang-kadang tak pernah dengar benda ni. Sebenarnya inilah yang biasa kita lalui sehidup seharian kita. Saya pernah dengar Ustaz, yang pertama Rabbaniyah, kumpulan Rabbani. Itu Rabbani. Itu bukan? Bukan. Oh. Yang ini Rabbaniyah adalah prinsip. Bagaimana? Okey. Sebenarnya Aiman, nak menyempurnakan hidup kita sebagai seorang Muslim yang sejati, setelah kita belajar, kita ketahui rukun iman, rukun Islam, macam mana nak belajar akidah, macam mana nak belajar akhlak. Hari ini kita sempurnakan hidup kita sebagai seorang Muslim, Aiman, iaitu dengan mempelajari prinsip pandangan hidup Islam. 5 prinsip ni. 5 prinsip. Okay. Untuk kita sempurnakan diri kita sebagai Muslim dan mukmin yang sejati. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu Rabbaniyah. Rabbaniyah, apa dia Rabbaniyah? Rabbaniyah adalah asal perkataan dia Rabb. Rabb ni apa dia, Aiman? Tuhan. Yes, Rabb ni adalah Tuhan. Tuhan iaitu Rabbaniyah, asal maksud dalam bahasanya adalah ketuhanan. Yang mana setiap hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kehidupan kita ni daripada kita punya kehidupan, perjalanan hidup kita. Maksudnya kita punya hukum, kita punya ibadah, kita punya perjalanan, semuanya adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hidup, kita nak bangun ni pun ada wahyu, ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita nak berjalan, kita nak bergerak, kita nak belajar, kita nak menyampaikan, kita nak mengajar, semuanya adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kerana Islam itu lengkap. So, jelaslah di sini bahawa Rabbaniyah adalah ketuhanan yang mana segala panduan dalam hidup kita bersumberkan wahyu Allah. Apa dia wahyu Allah? Al-Quran. Wahyu Allah ialah Al-Quran. Okey. Now, bagaimana kita nak terangkan prinsip-prinsip Rabbaniyah? Prinsip Rabbaniyah ada 4. Yang pertama, Islam ialah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kat sini, semua orang tahu bahawa Islam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agama yang benar dan agama yang tidak pernah salah, iaitu agama Islam. Dengan ayat yang pertama turun kepada Nabi, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, prinsip dia, Islam dan seluruh makhluk merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya, Aiman, meja, kru-kru yang ada depan saya, kita semua hak milik Allah. Wa imma, lampu-lampu yang menerangi di sini pun adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala secara dasar dan asasnya. Okey. Yang ketiga, Islam ialah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan. Macam saya sebutkan tadi, Islam ini tidak pernah kurang. Islam ini tidak pernah salah. Kerana ianya datangnya daripada Allah, sebabnya dibersumberkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah ni adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah tak pernah salah, sebab ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peraturan hidup. Peraturan kehidupan kita ni memang Allah yang tetapkan. Sama ada kita daripada kita hidup sampailah kita mati, semuanya dah tertulis. Segala kita punya rezeki, kita punya jodoh, kita punya apa sekalipun, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam Aiman, kita tak tahu jodoh Aiman siapa lepas ni, betul? Itu sebabnya itu ketentuan Allah. Kalau kita nak cakap itu jodoh kita, tak semestinya, sebab Allah Subhanahu wa taala dah tentukannya. Tapi lautan api sanggup kurun angin. Alhamdulillah, jangan sangat. Belum kahwin lautan api yang kurun angin, selepas kahwin baru lautan apa je, mainan dah tak tahan dah. Okey Aiman, seterusnya kita tengok cara memiliki sifat-sifat Rabbaniyah
Rabbaniyah. Cara memiliki sifat Rabbaniyah. Nak jadikan diri kita ni, nak tahu, faham adanya Tuhan, kita mestilah percaya dan yakin dengan segala rukun iman. Rukun iman tu ada 6. Rukun iman tu ada 6. Percaya pada Allah semua hinggalah ke 6 tu, kita kena yakin dan percaya sebenar-benarnya sehingga kita dapat meletakkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ramai orang boleh meletakkan sesuatu sebenar-benar kerana Allah. Contohnya, saya nak datang ke Seri Pentas hari ini. Adakah saya betul-betul meletakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Yang itu ada masalah sikit. Dan yang lain-lainnya, yang terakhir kita tengok, bekerja dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari redha Allah. Macam kita sekarang ni bersungguh-sungguh nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah keistimewaan Rabbaniyah? Kerana keistimewaan Rabbaniyah ni adalah ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam sesuai dengan kita. Siapa-siapa kita memang sangat sesuai. Tak kiralah daripada bangsa apa, daripada kulit apa, daripada apa juga. Memang Islam ni adalah paling sesuai dengan semua. Dan yang terakhir, Islam datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Saya nak tengok mana anak murid saya. Adakah anda faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Okey, anak murid kita. Ada tak pasal ada faham tak pasal Rabbaniyah? Okay. Tiba-tiba dia timbul. Okay. Ustaz, saya nak tanya. Okey, Syikin. Boleh tak Ustaz terangkan apakah maksud cara memiliki sifat Rabbaniyah? Okey, bukan Syikin, Izahanani. Okey, apa maksud cara memiliki sifat Rabbaniyah? Mak Zakir, Izahanani dan semua penonton di rumah, maksudnya di sini bagaimana kita nak mencari keredaan Tuhan. Nak dapatkan keredaan Tuhan, nak tahu kita hidup ni ada Tuhan, inilah caranya. Kita yakin, kita kena pergi berjihad, kita kena percaya bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Izahanani? Jelas ya? Okey, dia angguk. Jelas. Okey, terima kasih. Kita pergi ke prinsip yang seterusnya, iaitu syumuliyah. Syumuliyah ini kalau kita biasa kita dengar, Islam bersifat syumul. Syumul adalah sempurna. So, syumuliyah adalah lengkap dan sempurna. Islam yang dibawa oleh Nabi lengkap dan sempurna meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Semua jelas, semua tahu bahawa Islam ni memang dari kita hidup sampai kita mati, daripada zaman Nabi Adam sampai zamanlah nanti kita berada di akhirat, semuanya lengkap dan jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah maksudnya syumuliyah. Dan kita tengok prinsip-prinsip dalam syumuliyah. Yang pertama, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang. Apa maksud Islam tidak terikat daripada masa, tempat dan ruang? Islam ni boleh ke mana-mana sahaja, baik di ceruk bumi ataupun di atas langit. Semua boleh diterima, tak terikat di mana. Maksudnya kalau ke Malaysia, Islam sama. Kalau ke UAE, Islam sama. Kalau ke Amerika Syarikat, Islam tetap sama. Tak ada berubah. Okey? Dan yang ketiga, manusia dibekalkan dengan akal dan syariat. Dan yang terakhir, Allah menyediakan syariat yang lengkap untuk manusia menjalankan kehidupan di dunia. Inilah menunjukkan bahawa Islam itu sempurna, lengkap dari dunia hingga ke akhirat. Dan bagaimana yang dikatakan syumulnya Islam dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan Islam ini sebagai sempurna dengan kita dihadirkan kepada dua perkara, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Apa dia ibadah khusus? Ibadah khusus ni ada hubungan kita dengan Allah. Ibadah umum hubungan kita dengan manusia. Saya dengan Aiman, dengan kru-kru yang ada, itulah dimaksudkan sebagai ibadah umum. So, nak menunjukkan syumulnya Islam dengan sekecil-kecil ibadah, sekecil-kecil dengan manusia pun, hinggalah sebesar-besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ia ditunjukkan dalam Islam. That's why dia dikatakan Islam itu sempurna. Contohnya dari segi solat, contohnya dari segi puasa, zakat, haji, semuanya sempurna. Solat ni kita kalau tak boleh solat secara sempurna, kita boleh solat secara sakit. Ataupun kalau contoh macam kita bermusafir pun ada caranya macam mana nak menunaikan solat. Dari sudut ibadah umum, iaitu hubungan manusia dengan manusia. Dari sudut ekonomi, iaitu Islam menggalakkan kita berjual beli, mengharamkan pula riba. Dan yang terakhir kita tengok keistimewaan. Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia, sama ada di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali, Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Maknanya nak ceritanya syumuliyah ni Ustaz, sempurnanya Allah jadikan agama Islam ni, kita tinggal nak follow je. Ya, betul. Sampai orang kata kalau kita pergi keluar negara sekalipun, kita kena tetap solat. Ya. Jaga agama kita. Ya, kan, Ustaz, betul. Ya. Tak adalah orang kata keluar negara tu boleh cuti kejap. Ya, betul. Tak boleh Ustaz. Betul boleh. Kita kena tetap solat dan sebagainya. Tapi itu Ustaz, saya tak boleh move on lah Ustaz.
Kenapa? Yelah Jangan Ustaz. macam tu. Maklumlah sekarang ni musim Covid ni kadang yelah kehilangan kerja dan sebagainya. Saya tak boleh move on Ustaz. Tapi bila Ustaz cerita pasal sifat Rabbaniyah tu Ustaz Ya, saya. kita kena beriman pada qada dan qadar Ustaz. Ya, betul. Kena sabar dan kita kena sentiasa orang kata apa berikhtiar, usaha dan sebagainya. Selebihnya nanti Allah akan bantu kita. Betul Ustaz? Betul, setuju. Dia ada kaitan Ustaz dengan memang. kita yang seterusnya ni. Ya, betul. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Itulah saya cakap. Dalam keadaan kita sekarang ni COVID-19 yang mana kita pun sekarang full lockdown dan sebagainya, yang mana kita banyak benda yang kita kena berserah sebenarnya pada Allah. Kita kena cari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana bila mana kita susah, maka kita akan cari Allah. Di situ juga nak menunjukkan Islam ni bersifat universal. Apa tu universal? Alamiah. Apa dia alamiah? Sarwa jagat. Apa dia sarwa jagat? Globalisasi. Apa dia globalisasi? Iaitu Islam agama yang sesuai, tidak mengira tempat, bangsa dan zaman. Mana-mana juga boleh. Islam ni boleh ke mana sahaja. Tak kiralah kita ni siapa pun. Dari sekecil-kecil anak sehinggalah sebesar-besar orang. Itu jadi Islam sempurna. Now, ni kita tengok kepada prinsip-prinsip alamiah. Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Manusia ni diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik kejadian. Kan? Kita ada akal banding dengan orang benda makhluk yang lain dan sebagaimana sekalipun. Yang kedua, nilai keadaan Islam bersifat sejagat dan Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan akhir sekali Islam menjamin hak asasi manusia. Ini yang penting yang kita kena faham. Islam sangat menjaga hak asasi manusia, sama ada hak bersuara, hak memberi pandangan, hak mencari kehidupan, hak memberi pendidikan. Itu semua ada dalam sifat prinsip-prinsip alamiah. Okey. Dan kita tengok bukti Islam bersifat alamiah pada perundangan. Dalam perundangan, Islam tidak pernah mengira siapa pun. Tak kiralah kita ni VVIP ataupun kita ni orang biasa, rakyat marhain, kalau dia bersalah, tetap bersalah. Tetap bersalah. Yes. Sosial, kebebasan untuk mengamalkan agama. Siapa kita? Kat mana-mana Islam tidak pernah memerintahkan kalau duduk dalam negara Islam, kau bukan Islam, kau kena masuk Islam. Tak ada. Itu dia tak kisah. Jadi, kebebasan. Anda bukan Islam, anda teruskan dengan amalan anda. Dan yang terakhir, bab ibadah. Setiap ibadah dilakukan mengikut kemampuan masing-masing. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita sakit, ada cara buat ibadah secara orang-orang sakit. Ada sembahyang secara baring, ada duduk dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita tengok keistimewaan alamiah, Islam merangkumi semua aspek kehidupan sama ada di dunia dan di akhirat, dan Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Inilah yang dikatakan sebagai alamiah. Dia ada berkait sebenarnya, Aiman. Ada berkait antara Rabbaniyah, Syumuliyah, alamiah. Kita ada dua lagi yang kita akan terangkan nanti sebenarnya. Okey Ustaz. Jadi kalau kita tengok dekat sini Ustaz, tak kira apa saja yang kita buat, Islam ini sangat mudah. Ya. Mudah je Ustaz kan? Betul, sangat mudah. Maknanya kalau kita tak boleh solat secara berdiri, kita boleh solat secara duduk. Ya, betul. Kalau tak boleh duduk secara baring. Itu nanti ada polis sebenarnya bab yang mudah tu nanti. Cantik. Itu yang akan ada terangkan yang mudah nanti. tu nanti Ustaz terangkan. Ya, saya. Cuma Ustaz kalau kita tengok kan, kita agama kita mudah, tapi jangan kita permudah kalau Ustaz Betul. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia ambil mudah. Ya, itu yang bahaya tu. Agama kita. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Dan selepas ni kita nak terang tadi dah 3, lagi berapa Ustaz? Lagi 2. Lagi 2. Ya. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, murid-murid, kita kembali semula dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Iman ni tak ada dekat tepi pantai Ustaz Tak ada. Sebab tu orang kata apa, iman ni dia orang kata tak ada tempat yang tertentu. Ya, betul. Bersesuaian dengan apa yang kita nak bicara selepas ini Ustaz. Betul. Apa seterusnya Ustaz? Tadi kita dah selesai 3 tadi. Ada 3. Rabbaniyah, Syumuliyah dan alamiah. Yang keempat apa dia Ustaz? Yang keempat waqi'iyah. Hari ni sementang-mentang saya dikatakan macam artis, Aiman menyanyi je hari ni. Alhamdulillah. Kita terus sambung hari ni adik penonton di rumah dan para penonton yang berada bersama dengan saya, iaitu tajuk yang seterusnya waqi'iyah. Waqi'iyah ni apa? Waqi'iyah adalah
Islam itu bersifat praktikal ataupun realiti. Islam ni tidak maksud praktikal ni maksudnya mampu diamalkan oleh semua golongan manusia pada setiap masa dan tempat. Okey. Islam mampu diamalkan oleh semua orang. Sebenarnya kalau kita tengok macam berkait rapat antara Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, Waqi'iyah. Mereka ni dia saling bersatu. Sebab kita nak jadikan Muslim yang baik, nak jadikan Muslim yang sejati, jadi dia nampak saling berkait. Now, bagaimana yang dikatakan Islam itu bersifat praktikal? Antara prinsipnya praktikal dan mampu diamalkan oleh semua manusia. Tak kiralah siapa-siapa pun, daripada si kecil, daripada si besar, daripada macam manalah siapa-siapa pun. Yang maksudnya mampu mengamalkan Islam ini. Yang sakit ke, yang tak sakit ke, yang tak nampak ke, yang nampak ke, semua mampu mengamalkan Islam. Seterusnya yang kedua, menyelesaikan masalah kehidupan. Yang ini saya suka Aiman sebenarnya. Menyelesaikan masalah kehidupan, terutamanya kita ni dalam tempoh COVID-19 PKP yang ada sekarang ni. Kalau kita baca kat dada-dada akhbar pun amat menggerunkan dan mengerikan sebenarnya. Jadi kita kena kembalilah kepada Islam sebenarnya. Sebab Islam menyelesaikan masalah kehidupan. Kalau kita ada masalah, kalau kita mencari sesuatu jawapan, mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah. Kalau contohnya, tapi jangan cakap kita tak ada duit, kita ngadu ke Allah, datang duit berlambat-lambat. Tidak. Maksudnya, kita nak cari penyelesaian masalah, Allah lah penyelesaian, kerana Islam ni bersifat waqi'iyah. Ada penyelesaiannya di situ. Macam mana? Adalah caranya yang kita akan pelajari kemudian. Okey. Seterusnya, menekankan kesederhanaan dan wasatiyah. Islam sangat menekankan kesederhanaan dan wasatiyah. Wasatiyah ni hidup bersederhana. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Maksudnya kalau kita ada duit, kita tidak maksudnya tak enjoy, terlampau enjoy. Kalau kita tak ada duit, kita rasa fakir sangat. Tidak. Maksudnya kalau kita ada duit, cukuplah sekadar apa yang kita perlukan, belanja apa yang kita perlukan. Kalau kita tak ada, kalau time tak ada duit, itulah kita gunakan duit yang terlebih itu tadi. Okey. Now, Islam bersifat waqi'iyah dari sudut muamalah, munakahat, ibadah, jenayah dan sosial. Dalam hal ini, saya nak bertanyakan kepada anak didik saya yang ada dekat Google Meet tu, berkaitan macam mana agak anda faham berkaitan Islam bersifat waqi'iyah dari sudut muamalah. Boleh saya minta Syikin untuk menerangkan bagaimana yang dikatakan Islam bersifat dari sudut muamalah ni? Okey, kita nak tanya murid kita. Boleh tak Syikin? Okey, silakan. Okey, on tak mikrofonnya? On tak mikrofon. Okey. Syuhaidah. Silakan. Ataupun ada tak murid-murid kita ada nak tak? bantu? Ataupun ada yang lain-lain nak cuba menjawab? Boleh bantu untuk menjawab. Syuhaidah? Ya, saya. Okey, terima kasih Syuhaidah. Islam bersifat waqi'iyah dari segi muamalah Islam. Kalau dalam muamalah Islam itu mementingkan sifat kejujuran dalam segala urusan lah. Contohnya tiada penindasan seperti riba. Praktikal, nampaklah praktikalnya tu ada prinsip waqi'iyah dari segi muamalah. Okey, betul. Okey, betul sekali. Tepat sekali di situ Aiman. Dia kata kalau nak katakan muamalah ni, Islam ni meminta kita untuk sentiasa berlaku jujur, amanah. Kerana dari situlah nak menunjukkan bahawa amanah ini bukan hanya Islam yang mengamalkan, tapi dia diamalkan oleh semua manusia. Kalau kita tak amanah, macam mana kita nak menjalankan perniagaan? Seterusnya, kita tengok dari segi munakahat. Saya ambil teruslah. Dari segi munakahat ni, Islam tidak pernah maksudnya tidak pernah mengkhianati manusia. Okey, dia tahu apa fitrah manusia sebenarnya. Manusia ni nak apa? Manusia ni mesti hidup nak berkahwin, berpasang-pasangan. So, dalam muamalah ini, dalam munakahat ini telah difardukan perkahwinan kepada manusia, kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berpasangan antara lelaki dan perempuan. Itu telah telah diadakan dalam Islam. Dan seterusnya dari sudut ibadah. Ibadah ni kembali pula macam tadi. Dari sudut praktikalnya, dari sudut kesempurnaannya, dari globalisasinya. Siapa pun sangat-sangat praktikal melakukan ibadah.
Tak kiralah saiz badan kita macam mana, bentuk badan kita macam mana, siapa kita. Jadi ibadah ini boleh dilakukan oleh siapa-siapa sahaja. Contoh macam solat. Kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kita tak mampu duduk, kita boleh baring. Kita tak mampu, kita boleh juga bersolat dalam kenderaan pun ada. Telah menunjukkan Islam itu sangat praktikal. Dari sudut jenayah, dari hukum jenayah yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah minta kita lakukan adalah hukum yang sangat relevan untuk menjaga keamanan dan keharmonian. Dan yang terakhir dari sudut sosial, maksudnya kita boleh, dari sudut sosial, Islam ni menggalakkan kita bersama-sama untuk menyatu padukan ummah. Jadi faham tak? Boleh Aiman saya harap penonton di rumah boleh dapatlah apa yang saya cuba sampaikan. Macam media sosial lah Ustaz. Ya, saya. Kita merapatkan hubungan di antara kita, bersosial lah itu sendiri. Kalau nak cakap cerita pasal media sosial, ianya pun boleh dalam bentuk waqi'iyah. Praktikal. Tak semestinya, kalau ustaz kita duduk kat masjid aja. Kalau ustaz kita duduk dekat tempat dengan ibadah saja. Ceramah-ceramah di masjid dan sebagainya. Sebenarnya media sosial ni pun boleh dilakukan dengan banyak perkara untuk ibadah, untuk berdakwah. Tapi habis lagi kita buat video Ustaz kita buat TikTok. Bagi viral. Okey. Okey Ustaz. Okey. Seterusnya kita pergi ke hukum yang ataupun yang mana ini ditunggu-tunggu tadi, yang Aiman dah sebut lagi tadi, iaitu sabat dan murunah. Apa maksudnya Ustaz? Sabat dan murunah. Apa dia sabat? Apa dia murunah? Tapi sebenarnya benda ni kita dah lakukan, dah biasa kita lakukan. Everyday kita lakukan. Bahasa Inggeris tu. Setiap hari kita lakukan. Apa dia sabat? Sabat adalah tetap dan teguh. Pegun, tidak berubah. Kerana perkara yang tetap, yang qat'i, tidak boleh diubah dasar, prinsip dan pelaksanaan menurut Islam. Sabat ni memang benda yang tak boleh diubah. Hukum yang memang Allah SWT dah tetapkan. Okay, contohnya, solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu adalah termasuk dalam sabat. Pergilah mana sekalipun. Pergilah mana sekalipun. Tetap wajib. Sampai kita nak akhir kita punya hayat pun, tetap wajib solat fardu 5 waktu. Walaupun duduk kat hospital? Ya. Dan kita pula, tapi Islam ni tidak pernah, Islam ni tidak menganiaya. Islam bersifat adil. Tak kejam. So, dia wujudkan pula murunah. Apa dia murunah? Murunah ialah luwes atau anjal. Okey, saya bagi bayanganlah kepada penonton di rumah. Kalau sabat itu bersifat pegun ataupun tetap. Ini yang saya pegang ni, perkara yang saya pegang ni bersifat pegun. Tak boleh ubah. Nak patah pun kalau kita ni patah. Okey. Manakala murunah, luwes atau anjal kalau kita pegang getah ni. Okey, getah ni bersifat murunah, bersifat luwes, boleh dibuka, boleh ditarik dan dia boleh anjal. Dia boleh apa nama dia kalau orang Melayu kata tu? Kata boleh diubah. Yes. Boleh okey. Okey, iaitu kerana ianya boleh berubah namun masih tetap pada prinsipnya. Maksudnya kalau ini boleh berubah, masih tetap jadi tali kan? Dia tak akan ubah jadi benda ni. Maksudnya macam tu. Contoh dalam murunah saya boleh bagikan. Tadi kat sini solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu, sabat. Wajib dibuat oleh semua orang. Tak kira siapa pun. Kalau murunah, dia luas. Daripada solat itu, kalau macam saya hari ini, saya bermusafir. Saya boleh gunakan konsep murunah ini. Iaitu dengan menggunakan rukhsah solat. Rukhsah solat ni apa? Boleh solat jamak, qasar. Segala rukhsah yang ada dalam Islam, ianya dipanggil sebagai murunah. Murunah. Yes. Kalau kita tengok macam puasa. Semua orang wajib puasa. Okay, tapi datangnya murunah kalau kita kalau kita sakit, kalau kita bermusafir pun tidak, jadi dia tidak wajib puasa kat situ. Okey. Okey, jadi di situ yang maksudkan. Jadi maksudnya saya dah ceritakan ni tadi. Semuanya yang maksud prinsipnya, saya dah ceritakan sebentar tadi pada penonton di rumah dan yang berada di studio. Dan yang terakhir kita tengok, apakah hubungan sabat dengan murunah? Dia ada hubungan sebenarnya. Dia mesti berhubung antara satu dengan yang lain. Hubungan sabat dengan murunah ialah Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip, tetapi murunah dalam perkara cabang. Contoh, dalam bab akidah, kita percaya kita tak boleh ubah bab akidah. Betul. Tapi dalam bab ibadah, dia memang perkara memang tak boleh diubah, tapi pada perbuatannya boleh diubah. Pelaksanaannya boleh diubah. Macam tu. Dan yang terakhir dalam hubungan sabat dan juga murunah, semua telah ditetapkan asasnya dalam Islam, tetapi atas pilihan manusia untuk melaksanakannya atau tidak. Sekarang yang inilah sebenarnya yang menjadi pokok pangkal kehidupan kita.
Islam ni dah sempurna. Ada 5 ni semua sempurna. Islam suruh kita solat, Islam suruh kita buat apa-apa benda. Tapi atas kita sebagai manusia, atas penonton di rumah, atas semua yang ada kat sini, macam mana nak buat? Adakah kita nak pilih untuk solat ataupun kita pilih untuk tinggalkan? Kalau tak itu buat saja. tu, tak boleh nak buat apa juga. Ya. Sebab macam Islam ni macam tidak memaksa, tapi sebenarnya kita kena faham diri kita. Apa yang kita nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita macam nyawa dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan sabat. So kita nampak ada 5 prinsip prinsip pandangan hidup Islam. Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiah, Waqi'iyah, Sabat dan Murunah. Saya harap penonton di rumah boleh lihat, adik-adik yang sedang menonton ni dapat tahu, dapat pegang ada 5 prinsip pandangan hidup Islam. Dan apakah kepentingan mengamalkan prinsip hidup Islam? Yang ini saya pergi sekali lalu je lah. Kenapa ada Rabbaniyah? Rabbaniyah ni adalah penunjuk jalan yang benar. Kita nak cari jalan, biarlah cari jalan yang benar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sesuatu perkara yang benar, yang tidak boleh diubah, yang ada dalam wahyu Allah, dalam Al-Quran. Yang kedua, dari segi syumuliyah. Syumuliyah ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sistem kehidupan yang baik. Kerana adanya sistem sosial, adanya sistem perundangan, adanya sistem ekonomi, adanya sistem perkahwinan, adanya pelbagai sistem. Dan ianya sangat sempurna dan sangat lengkap. Daripada kita hidup sampailah kita mati. Dan tiada diskriminasi dari sudut alamiah. Islam tak pandang siapa kita. Kita miskin ke, kita kaya ke, kita VVIP ke, kita rakyat marhain ke, kita orang-orang biasa ke, siapa pun kita boleh dapat sesuatu yang sama. Contohnya pergi haji pun dah nampak dah kat situ, tak ada diskriminasi. Siapa aja sama sahaja. Yang seterusnya, Islam ni bersifat praktikal. Kadang-kadang benda tu kita tak nampak, tapi kita boleh kaji. Contohnya solat. Solat secara berjemaah ada kebaikannya. Kita tengok kenapa Allah perintahkan kita untuk solat berjemaah. Kerana ianya ada sains-sains kat situ. Maksudnya ada cas-cas yang baik untuk di situ. Sebab kita kena kaji. Dan yang terakhir, Islam ni sangat menepati fitrah manusia. Islam sangat menepati fitrah manusia. Dan ianya tak menyusahkan dan tidak membebankan rakyat dia. Jadi, faham kan? Boleh? Saya harap penonton di rumah boleh dapat di situ. Sebab kita ke slot persoalan lepas ni untuk uji minda kita. Maknanya Ustaz, kita kena ada pegang prinsip ini Ustaz. Ya. Barulah hidup kita tak goyah. Betul. Maklumlah sekarang ni kan ada macam-macam di luar sana Ustaz. Kita tak tahu. Ada orang bisik kot sini, ada orang bisik kot sini, ada orang ajak kita. Kadang-kadang perkara ini cukup kita bimbangkan kepada anak-anak murid kita Ustaz. Jadi bila kita ada prinsip Ustaz, insya-Allah kita takkan bergoyang iman kita. Baik Ustaz. Dan seterusnya Ustaz, kita nak bicara pasal apa pula? Sebenarnya daripada keseluruhannya kita nak ceritakan kat sini, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang sejati, kita kena patuh kepada 5 prinsip pandangan hidup Islam ini untuk kita jadikan diri kita sebagai seorang yang baik dan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena amalkan segala prinsip hidup Islam agar kita menjadi manusia yang berada di jalan yang lurus. Dia tidak sebab dalam suasana, terutamanya dalam suasana COVID-19 sekarang ni, kita ambil lah waktu-waktu sekarang ni kan, kita semua dalam hidup dalam tertekan. Kita tak boleh lari daripada tekanan hidup. Siapa pun kita, walau bagaimanapun kita. Jadi kita kembalilah kepada 5 prinsip pandangan hidup Islam ini. Kita cari siapa kita di sisi Tuhan, siapa kita di sisi agama kita, siapa kita di sisi seluruh rakan-rakan kita. Adakah kita meninggalkan dia ataupun kita mengambil dia untuk bersama dengan kita? Betul lah Ustaz. Betul. Sebagai seorang kawan memang macam tu lah kan Ustaz. Betul. Dan kita nak tanya juga murid-murid kita, anda ada soalan tak untuk 5 prinsip yang Ustaz terangkan sebentar tadi? Siapa ada soalan? Boleh angkat tangan. Saya, Ustaz, saya nak tanya soalan. Ada tak murid-murid kita nak tanya soalan? Ada tak? Kalau tak ada, kita bagi soalan kat diorang Ustaz. Ada soalan tak? Okey. Ada nak tanya tak? Okey, baik. Tak ada. Kalau tak ada, kita yang tanya Ustaz. Ya, betul. Kita nak tanya siapa ni Ustaz? Kita nak tanya Hanani. Boleh tak? Izzah Hanani. Okey, Hanani boleh cerita sikit tak tentang syumuliyah? Syumuliyah ni sebenarnya apa ya Hanani?
Syumuliah ni dia bersifat lengkap Okey. daripada segi agama Islam. Bagus. Betul. Okey, kita nak tanya seorang lagi boleh Ustaz? Boleh seorang lagi. Okey, kita ambil nak Syuhaida. Okey, Syuhaida. Kita nak try yang mana Ustaz? Ya. Okey, Syuhaida. Saya tanya pula. Boleh. Syuhaida, apa yang awak faham berkaitan tentang murunah dan sabat ni? Murunah dan tabat, dua prinsip ni berkaitan. Kalau murunah tu yang tetap lah, memang tak boleh diubah. Dia punya dasar dia macam solat fardu. Lepas tu tabat murunah yang luas atau anjal. Dia masih berpegang kepada murunah yang perkara dasar dia, tapi ada kelonggaran dia macam rusuh dalam solat. Okey, tapi saya kurang. Dia pun rasa macam agaknya kenapa saya kena soal. Okey, tapi penjelasannya tu betul. Cuma yang pertama sebenarnya dia nak jawab sabat itu adalah sesuatu yang tetap, murunah itu yang luas. Dia cuma terbalik kat situ, tapi apa yang Syuhaida sampaikan tu betul. Okey, tapi solat dah solat ke belum murid-murid kita ni? Okey, dia agut dah lah. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Alhamdulillah. Baik, dan selepas ini kita nak tanya soalan lagi kepada murid-murid kita pergi kepada slot seterusnya. Kita pergi kepada slot seterusnya. Kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ustaz, saya tak pakai kopiah, saya tak pakai jubah. Saya pakai kot ni Ustaz, dengan kasut putih sebagainya Ustaz. Tak nampak macam orang Islam Ustaz. Tak apa ke? Jangan. Itu saya cakap. Baik, cantik soalan ni. Tak, Islam tu bukan pada pakaian sebenarnya. Kita nak tengok Islam tadi kan bersifat alamiah, bersifat praktikal, bersifat maksudnya Islam tu selagi pergi kepada murunah, selagi kita menutup aurat, berfashion tu tak salah. Kalau nak katakan saya pun, kalau ikutkan pakaian saya ni pun bukan nak membuktikan saya orang Islam. Kan? Tak semestinya. Tapi selagi saya tutup sempurna aurat yang saya buat, itulah dikatakan Islam itu bersifat praktikal dan juga bersifat murunah. Yang penting tak langgar syarak Ustaz. Ya. Sahabat dia tu selagi tak tutup aurat, selagi tutup aurat tu tak ada masalah. Saya ni okey tutup aurat Ustaz. Tutup aurat. Dah lah handsome. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya nak makan apa Ustaz? Saya order. Okey baik Ustaz, kita nak pergi kepada slot seterusnya. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Untuk slot seterusnya kita dah selesai pun tadi berkaitan tentang 5 prinsip, saya dah terangkan semua. Prinsip pandangan hidup Islam, iaitu dari segi waqi'iyah, syumuliyah, rabbaniyah dan juga segala-galanya. Hari ini saya nak bawa anak-anak didik saya kepada untuk menguji minda mereka berkaitan soalan-soalan yang macam mirip-mirip soalan SPM lah. Mirip. Saya tak cakap saya buat soalan SPM kan nanti susah pula. Tidak. Okey. Dalam soalan SPM Tasawuf Islam ni ada 2 slot. Ada dua bahagian. Iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey. Bahagian A dan bahagian B. So kita pergi kepada bahagian A dahulu. Kita pergi mana kita akan tanya kepada anak murid saya soalan bahagian A. Saya ambil 5 je soalan. Tak banyak. Okey, 5 ke 4 itulah. Dia tak ingat ni. Allah Akbar, lupa pula. Okey, kita tengok soalan uji minda yang pertama. Okey. Saya minta siapakah di kalangan anak-anak didik saya boleh bacakan secara sukarela soalan yang pertama. Okey, cepat. Angkat tangan. Saya Ustaz. Saya. Okey, terima kasih. Saya. Okey, ready. Kebebasan beragama membuktikan bahawa Islam tidak memaksa penganut agama lain memeluk agama Islam. Okey, kebebasan beragama. Ini masuk dalam konsep apa? Konsep Islam bersifat praktikal. Islam bersifat praktikal. Okey, kita pergi soalan uji minda yang seterusnya. Tapi Ustaz, kalau kita faham tentang kebebasan beragama ni Ustaz, kita sebagai seorang Islam, kita tak bebas. Kita tak boleh nak sesuka hati untuk menganut agama lain. Betul Ustaz? Betul. Maknanya orang agama luar bebas untuk menganut agama Islam. Kita orang Islam ni yang tak boleh nak keluar daripada Islam. Betul Ustaz? Dia kebebasan beragama ni diberikan kepada orang yang bukan Islam. Nak masuk Islam boleh lah. Islam boleh. Kalau orang yang beragama, maksudnya orang Islam ni wajiblah jaga Islamnya. Okey, cantik Ustaz. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, siapa yang soalan kedua? Saya. Okey. Siapa tu? Tak nampak muka. Boleh bacakan soalan baca soalan. Baca soalan dan terus jawablah. Laju sikit.
Islam boleh berubah mengikut kesesuaian tetapi masih tetap pada prinsip asasnya. Jawapannya murunah. Yes, murunah. Oh, murunah. Kita pergi terus soalan yang ketiga. Siapa nak jawab soalan yang ketiga? Sila angkat tangan. Saya. Okey, saya. Siapa saya? Okey, Syikin. Baca dan juga terus jawab. Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah. Islam ialah agama yang mudah dan perlu diambil mudah. Pernyataan itu salah. Ini saya suka ni tadi Aiman ada sebut. Islam adalah agama yang mudah dan perlu diambil mudah. Salah lah. Islam tak boleh diambil mudah. Sepatutnya Ustaz? Islam walaupun agama yang mudah, tapi dia mesti dengan cara yang kita kena jalankan dengan cara yang betul lah. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Okey, seterusnya Ustaz. Soalan seterusnya. Okey, ni dah ada jawapan tadi. Tengok. Okey. Okey, soalan yang kelima. Keempat dan kelima. Siapa nak jawab? Okey, terus. Dengar tadi. Saya dengar tadi suara saya. Teruskan. Okay. Nombor 4, P ialah alamiah dan 5, R ialah tabat dan murunah. Ini sebenarnya senang soalan ni. Dia tanya kat sini prinsip perundangan hidup Islam. Kita dah jawapannya memang cerita dah tadi. Kita dah tahu jawapan. Tak ada masalah. Terima kasih Haras. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan uji minda bahagian B. Bahagian B dia ada soalan yang macam ni. Yang mana ni adalah soalan 4 markah. Okey, saya bacakan dia punya stimulus. Islam adalah agama yang lengkap merangkumi semua aspek kehidupan di mana tiada seorang pun yang boleh didiskriminasi dalam keadaan apa sekalipun hanya kerana ianya bersifat universal. Jelaskan 2 bukti Islam bersifat alamiah. Apakah bukti Islam bersifat alamiah? Siapa nak jawab? Okey, cepat. Angkat tangan. Saya Ustaz. Saya. Okey. Saya. Pantas. Pantas. Okay, bukti yang pertama, Islam sentiasa menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan beragama tadi tu. Betul. Yang kedua, Islam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Okey, tepat sekali. Okey, tepat sekali. Islam sesuai dengan semua bangsa, tempat dan waktu. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang kedua, Islam dapat diterima oleh semua manusia. Tahniah Suhaida. Dan kita pergi soalan yang kedua terakhir. Yang itu soalan kebat. Soalan kebat ni ada 4 markah, ada 6 markah, Aiman. Okey, kita pergi tengok kepada soalan kebat yang 4 markah. Iaitu Aiman Zulfikar telah mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran ke sebuah universiti awam di utara tanah air. Perjalanan untuk sampai ke destinasi mengambil masa selama 12 jam, sedangkan beliau bertolak dari Batu Pahat, Johor pada jam 8 pagi dengan menaiki bas. Berdasarkan situasi di atas, anda diminta untuk menghuraikan prinsip murunah yang perlu diamalkan oleh Aiman Zulfikar. Saya minta Syikin tolong jawab. Saya terus laju. Kalau tak ada dapat siapa yang ni kan? Okey, Syikin boleh tolong jawabkan tak untuk soalan ini? Boleh. Prinsip murunah yang perlu diamalkan oleh Aiman ialah dia boleh mempraktikkan rukhsah, iaitu dengan melakukan solat jamak kasar, dengan menjamakkan solat zuhur dan solat asar, dan menunaikannya pada waktu asar. Maka solat fardu boleh dilakukan tanpa mengira alasan dengan adanya rukhsah ini. Okey, tahniah. Berjaya anda dapat 4 markah. Yang mana anda bagikan isi kat situ tadi. Isi dia apa, Syikin? Melakukan solat jamak kasar. Melakukan solat jamak kasar. Sebab soalannya adalah bagaimana pilihan untuk murunah yang Aiman boleh fikir. Yes, itu adalah melakukan solat jamak kasar. Itu jawapan daripada Syikin. Ini jawapan daripada saya. Lebih kurang sahaja. Iaitu Aiman Zulfikar boleh melakukan solat jamak. Ini isi. Iaitu solat jamak takhir. Huraian. Contoh solat zuhur dilakukan dalam waktu asar. Kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan perintah Allah walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Ini 4 markah. Soalan kebat 4 markah. Dan ingat dalam soalan kebat 4 markah kena ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Now, kita pergi soalan yang terakhir, soalan kebat 6 markah. Saya bacakan. Dani Sufi telah tersesat di dalam hutan. Beliau mendapat bekalan makanan. Mendapati bekalan makanan telah habis, sedangkan beliau sudah 3 hari tidak makan pada hari keempat. Beliau terserempak dengan haiwan yang diharamkan. Bagaimana mendapati prinsip pandangan hidup Islam? Siapa yang boleh jawab? Ataupun saya teruskanlah. Teruskan kepada jawapan yang ni. Kena ingat dalam soalan 6 markah perlu ada isi, huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4 dan kesimpulan. Macam mana yang saya telah tunjukkan dalam board yang ada kat sini. Okey, jawapan bagi Dani Sufi boleh dibolehkan makan makanan yang haram. Okey, dan akhirnya rumusan akhirnya hari ini kita dapati bahawa apa yang kita pelajari moga dapat dipraktikan, Aiman. Betul, cikgu. Sedikit rumusan daripada cikgu.
Jadi kita nak tengok bahawa Islam ini hari ini bersifat praktikal, bersifat universal, bersifat boleh diamalkan oleh semua orang, dan jangan takut untuk mendekati Islam kerana Islam ini ada satu prinsip, iaitu prinsip ketuhanan yang kita boleh mendekatkan diri kepada Allah, mengadulah pada Allah. Itu sahaja yang boleh kita sebagai konklusinya, Aiman. Patutlah cikgu jadi jurulatih utama negeri KSM Tasawur Islam. Wow, cara penyampaian cikgu pun luar biasa. Saya sampai tercengang lah cikgu. Oh, janganlah. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nur Irman bin Sungib dari SMK Permata Jaya Rengit Johor, dan diucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu, kita dah berada di akhir siaran. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Katimin bin Ujud, ayah kepada Muhammad Dini Sufi. Dan saya Nafi Mariam, ibu kepada Muhammad Dini Sufi. Kami mengharapkan supaya anak kami mendapat keputusan yang cemerlang untuk SPM nanti. Kami juga sentiasa mendoakan anak kami supaya sentiasa berjaya di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Saya Rashidah binti Rosdi, ibu kepada Siti Nur Shaniza binti Muhammad Isa. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hirman yang telah banyak membantu anak saya meningkatkan prestasi dalam tasawuf Islam. Sebagai ibu, saya sentiasa mendoakan anak saya akan mendapat keputusan yang cemerlang di bawah bimbingan Ustaz Hirman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.